Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sampai nasihat ke berapa? Nasihat kedua. Oh, nasihat kedua belum habis. Sampai mana bang? Hadis tu. Asyaddun nas. Okey. Kalau Jawi muka surat 13. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi bi qiraatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi ilmihi. Artinya, al-kamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pedih seksanya pada hari kiamat. Orang yang paling pedih seksanya pada hari kiamat, pada hari kiamat nanti ialah seorang alim. Orang ni ada ilmu. Jangan kita faham alim ni pakai sebal 18 tingkat, bukan. Orang ni telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kita baca dulu hadis ni? Yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Baik. Kita tengok kedudukan. Ada ayat Quran menyebut al-munafiqun asfali minan nar. Orang munafik ni dia duduk neraka yang terkebawah sekali. Adakah Fir'aun termasuk orang munafik? Fir'aun tak termasuk orang munafik. Fir'aun ni kafir. Lagi kejahatan dunia dia tu lebih dahsyat, iaitu dia kafir terus, tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, Abu Jahal, tak. Tapi Abdullah bin Ubay, dia buat masjid, dia munafik. Zahir dia Islam, nampak tanda-tanda keislaman dia, tapi hati dia hanya Allah mengatakan sesungguhnya dia ni adalah bapa segala munafik. Macam mana Nabi tahu? Nabi tahu kerana wahyu, kerana daripada Jibril. Jadi Allah memberitahu kepada Jibril, Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW bahawa Abdullah bin Ubay ni orang munafik. Tapi Rasulullah mendiamkan, sebab itu ilmu untuk dia. Kata. Jadi sampailah tu ketika kita lihat bagaimana Rasulullah melayan Abdullah bin Ubay je biasa. Dan ayat tu menyebut asfali minan nar, orang munafik ni duduk neraka yang terkebawah sekali. Sebab apa? Pertama, dari sudut ilmu, pengetahuan, dia ada. Dia dah dekat sangat dengan Islam, tapi dia menolak. Sedangkan orang kafir, dia memang tertutup. Orang yang munafik ni, kalau kita boleh faham, dia pergi zahir di Islam, tapi sebenarnya dia tak nak Islam tu. Dia berbolak balik. Maknanya dia 50-50. Dan dia berat kepada tak nak. Dia beriktikad bukan nak kepada Islam tu. Maka Allah hukum dia, sebab aku dah bagi engkau ilmu, duduk neraka yang terkebawah sekali. Adapun Fir'aun atas lagi pada Abdullah bin Ubay. Jadi dipaham daripada neraka yang terkebawah sekali itu, dia kena tindih dengan Fir'aun pula. Dia duduk dekat punca api. Kalau kita tahu api, tapi atas, bakar daripada atas. Sebab tu orang panggang, dia tak tahu kat dalam api, dia tahu atas. Dia macam kena panggang. Duduk kat bawah tu. Waquduhan nas wal hijara. Bahan bakar ni manusia dan batu. Manusia mana? Munafik. Dia jadi bahan bakar api neraka. Jadi pertama dia kata, orang yang paling pedih seksanya pada hari kiamat nanti ialah seorang alim. Dia ada ilmu. Yang kita nak tekan sangat ni, ilmu yang dituntut
buat secara wajib dan ilmu yang dituntut tinggal secara wajib. Maknanya buat yang wajib, tinggal yang haram. Itu benda yang paling penting. Sebab ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, aku buat yang wajib saja, boleh kau masuk syurga? Engkau akan masuk syurga selagi mana kau tak buat perkara yang haram. Tu. Buat perkara yang wajib, buat perkara yang sunat, tapi buat yang benda haram, dia ada calculation dia pula. Dan ulama mengatakan membuat yang sunat dengan meninggalkan yang haram, keutamaannya mana tu? Keutamaannya meninggalkan yang haram. Lebih utama meninggalkan yang haram daripada buat benda yang sunat. Maksud dia nak tunjuk yang paling berat, yang paling penting nak buat sekarang selepas buat yang wajib ialah tinggalkan yang haram. Tak buat yang sunat tak apa. Tak buat yang sunat pun tak apa. Macam itu. Kerana yang haram ni, dia akan, hadis kata, dia akan meletakkan titik hitam pada hati kita. Akhirnya manusia ni tahu Allah tapi tak kenal Allah. Dia jadi manusia fasik. Wa'iyadzubillah min zalik. Macam mana nak kenal Allah? Dia adalah nafsu ni kena lepas, dia ada mujahadah dia apa semua, kita cerita kemudian. Ya tak? Sebab tu berbeza orang yang makrifat kepada Allah, cara ibadat dia, akhlak dia lain. Tengok Rasulullah SAW pada satu hari, dia didatangi oleh orang kafir. Dia didatangi oleh orang kafir. Tu. Jadi minta maaf, siapa yang pegang kitab, paling pantang dalam kitab ni ialah letak di lantai atas lutut. Letak atas lutut sikit tak apa. Letak atas kepala tak boleh baca pula. Ya tak? Letak setakat lutut. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah digertak semua orang ada kitab. Dia kena pesen mengaji sekarang ni macam ni agaknya tak? Tu. Tapi tak apalah, gertak untuk kebaikan kita. Gertak untuk kebaikan kita. Siapa tak pegang kitab Imam Ghazali ni menyesal besok. Menyesal. Sebab apa? RM9 je. Separuh daripada RON 95. Tak? Separuh daripada RON 95 yang katanya tarik pula subsidi. Macam itu. Apa tadi? Tadi apa cakap? Nabi, orang perempuan kafir datang bawa buah limau, bagi hadiah kepada Rasulullah SAW. Nabi ambil. Jadi orang kafir kalau bagi kita hadiah, selagi mana hadiah tu halal, kita boleh ambil. Kita buat tahlil, jiran kita India, kita hantar makanan sikit. Besok dia pula buat tahlil, dia hantar ke rumah kita. Kita check lah dulu, boleh makan ke tak boleh makan. Tanya ni sup apa ni. Ya tak? Macam itu. Tapi Nabi ambil. Sebab lima Nabi ambil. Bila Nabi ambil, Nabi makan. Terus makan. Adab yang kedua ialah bila orang bagi kita hadiah, kalau boleh pakai pada waktu tu, kalau boleh makan pada waktu tu, tak banyak pun sikit, makan. Supaya apa? Dia gembira. Saya zaman belajar dengan Allahyarham Ustaz Abdullah, saya jadi driver dia, khidmat kat dia, basuh kereta dia, apa segala, susun jadual pengajian dia, jadi khadam dia beberapa tahun. Jadi kita tak banyak duit lah, kita khidmat dengan dia je. Berapa dia nak bagi, tu terserah pada dia. Kita pun tak niat nak gaji pun. Tapi dia melihat kita dah ada keluarga, dia banyak bersedekah kat kita. Itulah kita hidup. Jadi duit tak banyak masa tu. Satu ketika dia nak pergi umrah. Jadi anak-anak murid dia bagi, ada yang bagi duit, ada yang bagi ni. Jadi kita rasa nak ke bagi hadiah kat guru kita ni? Rasa nak. Tapi kita pun ekonomi masa tu untuk beli sesuatu yang hebat-hebat, bagi duit yang banyak, memang tak mampu. Terfikir dia, Allahyarham Ustaz Abdullah ni, ayah Ustaz Muhammad dengan Ustaz Jazlan, kan, tu anak dia. Dia suka minyak kapak. Dia kalau nak mengajar ni, nanti dia tahu, terus sapu begitu. Saya try ke macam nak buta tu, pedih rupanya. Tapi dia dah biasa. Jadi saya pun ini aku mampu. Saya pergi kedai, beli minyak kapak botol besar, hadiah kat dia. Dia tunjuk dia suka tu, dia tu ambil, buka tu pakai. Ya Allah, saya tak nak cerita dalam bahasa nak menyampaikan macam mana feeling saya ketika tu, tak boleh nak cerita. Itu faedah bila kita bagi hadiah, orang bagi kita hadiah, kita terus pakai. Tapi agak-agak lah orang bagi hadiah siang bulan Ramadan, tinggal hadiah tu sebab memang tak boleh makan siang Ramadan. Tu saya kata tadi, mengikut keadaan. Tapi ketika itu Rasulullah dapat limau, dia terus makan. Rasulullah makan senyum, makan senyum, makan senyum. Suka perempuan kafir.
Sebab Rasulullah makan. Cuma sahabat yang ada ketika tu tunggu, sulas pun tak dapat. Habis Nabi makan. Jadi setelah perempuan kafir ni pergi, Nabi ditanya oleh para sahabat, sebab agak lain daripada biasa. Biasa Rasulullah tak akan macam itu. Maka bertanyalah sahabat, kenapa kami tak ada bahagian daripada limau tersebut hari ini? Maka Rasulullah mengatakan, limau yang aku makan tadi tu, walaupun kau tengok dalam keadaan aku senyum, sebenarnya limau tu terlampau masam. Ni orang yang dikatakan hebat makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh telan tu benda masam tu dalam keadaan senyum. Aku tak nak bagi kepada kamu semua. Aku bimbang takut ada yang berkerut muka ataupun yang berkata-kata tak enak, nanti orang perempuan kafir itu nanti dia kecil hati. Ni orang yang makrifat dipanggil. Orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang memasamkan limau tu Allah. Betul? Orang kafir dia pun tak tahu. Dia harap limau tu manis. Boleh saja masa dia beli manis sampai kat tangan Rasulullah Allah masamkan pun tidak mustahil. Kalau kita memandang kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak nak kaji sampai tahap macam itulah. Tapi hakikat tu kita kena faham. Bahawa Allah yang memasamkan, Allah yang memaniskan. Kerana itu Rasulullah memandang Allah menghantar seorang kafir dengan limau yang masam, memberi pada aku. Mungkin Allah sedang menguji aku. Bagaimana adab aku bila menikmati rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil makrifat. Ya tak? Yang betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh buat macam itu. Wallahu alam. Kalau kita tak boleh buat macam itu, maka kita ni siapa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ni di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dan buruk kita terima. Benda baik dan buruk kita redha pada takdir. Tapi kalau benda tu berbentuk maksiat, kita taubat. Kalau benda tu berbentuk nikmat, kita syukur. Ya tak? Kalau benda tu berbentuk benda yang takjub, subhanallah, kita boleh kata macam itu. Semuanya berlaku dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balikkan semua tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Jadi seorang yang alim yang tidak memberi manfaat akan orang alim tadi oleh Allah. Siapa yang tak nak bagi manfaat tu? Allah. Apa yang Allah tak bagi manfaat dia? Ilmu yang dia belajar. Dan kita dah terangkan, priority ialah benda yang wajib, iaitu dua. Pertama, wajib buat, dan yang kedua, wajib tinggal. Itu keutamaan kita. Keutamaan kita. Zahir dan batin. Tinggal semayang tu haram. Riak dalam semayang pun haram. Riak dalam semayang. Kedua-dua tu perlu tinggal. Satu penyakit zahir yang tak semayang tu ada orang boleh tegur. Tapi riak dalam semayang ni betul-betul pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah memberi kita kesedaran, pertama Allah akan fahamkan kita takrif riak. Yang kedua Allah lindungkan kita daripada penyakit riak. Maka kita pun akan selamat. Kerana diselamatkan oleh Allah. Macam mana cara Allah selamatkan kita? Dia ada wasilah, dia ada perantaraan dia ialah ilmu. Ilmu tu sepatutnya menyelamatkan kita. Ya tak? Apa pun ilmu. Jadi bila ilmu tu dapat dekat kita tapi Allah tak memberi kemanfaatan kepada ilmu tersebut, dia akan jadi sia-sia. Sampaikan dia meninggalkan yang wajib dan dia membuat yang haram, maka layaklah dipanggil double azab dia. Cik baik aku tak belajar. Kata setan pujuk kita macam tu. Kau belajar hati-hati babe. Tak. Kau kalau dah belajar tak amal, double azab. Aku tak apa lah, tak belajar. Dia yang tak belajar ni bukan double, takut kekal kat dalam tu. Kat dalam neraka. Wa'iyadzubillah min zalik. Sebab dia kata apa? Dia kata imam guru kepada syekh ni kata. Syekh tarikat bernama Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala mengatakan, dalam kitab Sirrus Salikin pun ada dinakal perkataan Imam Syadzili ni rahimahullah ta'ala. Dia kata barang siapa yang tidak mempelajari tasawuf, berkemungkinan besar dia akan mati dalam keadaan fasik, padahal dia tidak mengetahui. Padahal dia tidak mengetahui. Dia perasan dia dah semayang, dia perasan dia dah bersedekah, tapi penuh dengan ujub, penuh dengan sum'ah, suka menceritakan ibadat. Awak contohlah dekat Western Maja, awak ni AJK surau.
Ya tak, AJK suruh buat kerja ni, buat kerja tu, buat kerja tu. Mal'on kat luar ni, terutama yang jarang-jarang datang surau ni, paling kuat komplain. Dia jadi macam itu. Jadi kita kena pandang ni kejadian Allah, baru kita tenang. Sebab setiap sesuatu Allah akan uji. Maka Allah datangkan mal'on ni. Kau ni apalah jadi AJK, ni pun tak betul, ini pun tak betul. Baik, bila kita dihina, bila kita dicaci, perkara pertama nak faham, itu datang daripada Allah. Itu perkara pertama. Yang kedua, kita kena faham bahawa cacian ni, sekiranya betul-betul, kita kena baiki. Cuma Allah datangkan dalam bentuk memberitahu tu dengan cara kasar. Sebab nak menguji kesabaran kita. Yang kedua, sekiranya benda tak betul, maka berhasil kita pahala sebab dia menghantar kepada kita pahala. Allah tidak akan sia-siakan kerana Allah tidak zalim. Baik. Tapi orang yang ada penyakit sum'ah ni, dan kau pandai sangat kau ambil jadi akil, kita kerja dah setahun ni lah, sampai periuk rumah kita pun kita buat pagi-pagi orang tak bangun, kita dah sampai surau. Habis lah. Habis. Kita balik kerja lagi, meeting lagi berapa jam kat surau sampai tinggal nak pergi ni. Dia cerita, dia menceritakan ibadat dia. Habis. Hanya sebab dia kena maki, hanya sebab dia kena uji dengan Allah, dicaci oleh orang. Sebenarnya Allah nak uji dia. Kau buat kerja ni kerana siapa? Yang saya selalu contohkan tu, kita dah berhentikan kereta kita, kesian satu perempuan ni nak masuk simpang, takut-takut dia lesen P. Tak masuk takut. Jadi kita tolong bagi berhenti kereta tu, kita berhenti supaya dia tu dapat masuk sini. Kita bagi BIM, dia faham. Dia masuk, kita pun melerit mata. Dah tolong angkat tangan pun tidak. Kita harap angkat tangan dia. Ke Allah tak nampak kita buat ibadat? Allah nampak. Itu dipanggil semua orang yang mengharap kepada makhluk. Batal. Sebab kita dah ambil benda tu, kita dah menuntut benda tu di dunia, maka tidak ada bahagian pada hari akhirat. Pada Allah melihat kita buat baik, Allah telah menyempurnakan pahala sekiranya kita tidak berhajat kepada makhluk. Ni kan benda-benda yang mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Benda haram, kalau tak ada ilmu berlaku. Kita datang mengaji ni, kita cam kasut kawan kita, kita sorok sebelah. Lepas tu kan lepas kuliah kita tengok, Dek buat apa tu? Cari kasut mana pula? Tadi rasa dia dah lepas marih dah kasut kau rasanya. Kita bergurau kawan. Dia pun cari tak jumpa. Cuba kau tengok dekat tu, dekat tempat tandas tu, rasanya kat situ kot. Dia pun pergi tandas, kita pun pergi ambil siapa taruh balik. Dia balik, ada pula kasut aku ni. Ki Allah gurau jadi kau ni, aku yang haram gurau macam tu. Haram. Tengoklah baru Mazid jilid yang 13. Ke-13 ke-15. Nabi berkata, jangan kamu menyorok pedang kawan kamu dengan niat bergurau, bersungguh-sungguh nak bergurau. Kerana itu adalah perbuatan yang zalim. Bayangkan dia sorok senapang security guard. Kawan tu toilet, tinggal kerja kat luar. Dia pergi main sorok-sorok senapang tu. Dia keluar tak ada senapang, pucat muka dia. Muka security guard tu, dia tahu risiko kalau orang lain ambil ni, terlepas kat tangan perampak, dia dengan hilang kerja, dia kena penjara cuai apa semua. Tapi kawan dia niat bergurau. Dia dah marah, cari-cari 15 minit tak jumpa, mana lagi nak pergi kerja, nak masuk kerja apa semua. Ni senapang kau. Allah, sorok sikit bergurau pun marah. Mau tak marah? Pun boleh tembak. Dia boleh jadi macam itu. Kerana itu bergurau macam itu haram. Banyak dosa kita April. Kenapa jatuh haram? Padahal dia tak tahu tu haram. Kerana ilmu. Macam mana kita boleh tinggal kuliah? Cuba kita tanya dia, macam mana? Itu sikit tu. Kalau kita gali lagi, tak tahu. Jangan cerita dosa batin, sum'ah apa semua ni. Dosa zahir pun melambat-lambatlah kita langgar. Kenapa berlakon macam pondan? Dosa mengumpat. Dia berlakon memang dosa sebab dia peluk tu bukan isteri dia, tapi dalam skrip isteri. Dia peluk lah. Tapi peluk tu perempuan ni tak puas hati. Apa berlakon macam pondan? Dosa kat mengutuk orang tu. Dah bayar seluruh, dapat dosa. Dah ada yang itu. Payah tak? Jadi hanya Allah boleh tolong kita. Banyakkan ni
Banyakkan berzikir menyebut nama Allah. Tak ada dah cara lain. Hanya Allah boleh tolong. Ustaz tak boleh tolong. Ustaz pun betul lumuh nak menyelamatkan diri dia. Minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa. Ni tolong bagi tahu macam berita pukul 8 ni. Tak ada apa-apa. Lebihannya tak ada. Cuma tolong baca berita. Awak sendiri pun terkial-kialnya. Tapi kita berkongsi. Mana kita sama-sama kena buat. Tu. Tips. Key dia. Baik. Saya nak cerita key point dia. Kalaulah kata ini peti. Dalam dia ada emas 1000 kilo jongkok emas. Sekarang emas 1 gram berapa? Dekat 200 ke 200 lebih. Bayangkan 1000 kilo. Kaya lah. Beli emas lagi. Bukan berhenti kerja emas. Beli terus emas tu. Ya tak? Emas tu dia jual, beli emas MAS syarikat tu dengan pramugari sekali. Kaya. Tapi nak dapat emas tu dia ada kunci. Kunci tu pula pakai kod. Kod tu pula yang tahu je boleh buka. Iaitu kod dia 8686. Jangan tikam. 8686. 8686. Maknanya yang ada kod 8686 dia boleh buka. Dia akan dapat jongkok emas 1000 kilo. Baik. Dari bila dia buka je dengan 8686, terbukalah pintu tersebut. Bila terbuka betul, dia dapat jongkok emas 1000 tu. Daripada jongkok emas 1000 kilo tu, dia dapat nikmat ni, dia beli tu, dia dapat memuaskan keduniaan dia. Contoh dia. Baik. Dalam hadis Nabi bagi tahu bahawa sesungguhnya aku suka kalau dalam dada-dada umatku ada surah muluk. Nabi kata. Maknanya aku suka, maksud dia lebih kurang kama Rasulullah SAW, kita ni menghafal surah muluk. Ada dalam tiap-tiap dada umatku. Tapi tak wajib menghafal. Tapi maknanya betapa kuatnya surah muluk tu untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. 30 ayat. Baca tak sampai 10 minit. Bagi yang laju. Kalau mengangkat mungkin 20 minit. Sebab tu jangan baca baring. Sebab tak habis. Tertidur. Last kali baca tahap mengangkat je. Mantap. 30 ayat. Hadis yang lain pula menyebut kama Rasulullah SAW, bacalah surah muluk lebih kurang kerana dia akan menjadi teman kamu dalam kubur. Kita faham kubur ni kita bersendirian. Yang datang ziarah kita siapa? Muka nangkil. Cara dia ziarah pula beza-beza. Ada dia ziarah bawa tukul. Ni. Muka nakir ni pula kalau ziarah mayat jenazah ni duduk dalam bazar ni, dia panggil martun, tukul daripada api neraka. Dia ketuk je masuk je bahasa. Ada orang datang dengan lemah lembut, man rabbuka wa imamuka, lepas tu tinggalkan, rehat. Ada orang pula dia ada teman, tak ada siapa boleh ganggu dia. Siapa? Orang yang istiqamah membaca surah muluk pada tiap-tiap malam sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Sebab tidur tu merupakan kematian. Baik. Untuk tengok kelebihan surah muluk. Bila kita baca surah muluk, pertama ada teman dalam kubur. Untuk dapat selamat dalam kubur ni, mestilah mati dalam husnul khatimah. Maka ahli mulut ni sebab dijanjikan selamat kubur, untuk selamat kubur pertama mesti selamat sakarat. Maka datanglah pertolongan Allah ketika sakarat. Yang kita faham itu adalah percubaan terakhir bagi syaitan nak membatalkan iman. Tapi kerana kita ahli mulut yang telah pun entitled untuk selamat kubur, sakarat dimudahkan, dipelihara oleh Allah. Untuk dapat sakarat termudah pula, ialah mestilah itu beramal dengan amal yang soleh. Maka kunci dia dekat surah muluk. Dan kita faham bahawa sungguhnya bila selamat kubur, selamat tak akhirat. Selamat sebab kubur ni antara dua lubang. Sebab tu saya kata mulut tu dia punya kunci. Dalam perkara sunat, dalam pembacaan Quran, mulut ialah kunci dia. Daripada pembacaan yang istiqamah. Baik. Apa makna istiqamah? Tak pernah putus sepanjang hidup dia baca. Saya tak tahu, zaman saya bekerja dulu, dia ada attendance allowance. Attendance allowance ni, saya datang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan saya tak datang. Maka hilang attendance allowance. Tapi hari yang saya datang dia bayar gaji.
Baik. Kita baca 1 hari bulan surah Muluk, 2 hari bulan baca surah Muluk, 3 hari bulan surah Muluk, 4 hari bulan, 6 hari bulan kita tak baca. Sengaja tak baca. Putus dia panggil istiqamah. Tapi hari yang 1 hari bulan kita baca, diberi pahala. Pahala dapat, fadilat batal. Kerana telah terputus. Maka dia kena, untungnya dia belum mati. Maka dia mula daripada yang baru. Faham? Boleh faham tak? Dia mula daripada yang baru. Ni beza ni. Pahala satu bab, fadilat satu bab. Kita dua-dua kita nak. Dan lebih utama lagi ialah setiap orang yang mendapat fadilat mungkin ada pahala lah. Setiap orang yang ada pahala, fadilat mungkin tak dapat. Fadilat mungkin tak dapat. Baik. Jadi bila dah baca tu, kalau tertinggal tu dengan terlupa ataupun sengaja, apatah lagi sengaja, tu ulama-ulama kata sufi ni orang yang dekat dengan Allah. Atas perkara sunat pun mereka bertaubat. Padahal tak berdosa meninggal sunat. Tapi kenapalah aku dilalaikan? Dia bertaubat kerana lalai, bukan kerana dosa. Kenapa? Dia bimbanglah, takut tak dapat fadilat. Maka wajib ke atas kita ni, bukan wajib syarak ni, hukum membaca surah Muluk tetap sunat. Tapi sebagai orang yang nak selamat dalam kubur, dan bila selamat kubur, selamat akhirat, tak boleh tinggallah surah Muluk. Tak boleh tinggal lah. Apa alasan sekalipun baca. Kalau tertinggal, ya Allah ampunkanlah kelalaian aku. Bukan dosa, sebab memang tak berdosa tinggal surah Muluk tu. Sebab kita sedang memegang kunci. Untung ya Allah Rasulullah SAW bagi tahu kita surah Muluk. Kena Baqarah, tak terkangkang kita membacanya. Ya tak? Nasib baik surah Muluk 30 ayat je. 30 ayat. Ayat pertama dah mereka tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ni kita ni hidup atas muka bumi ni. Allah nak tengok satu, siapa yang sanggup mujahadah buat amal soleh. Siapa yang boleh melawan hawa nafsu dia? Siapa yang boleh membendung setan? Siapa yang boleh menolak manusia-manusia seperti setan? Lalu dia bersendirian dengan iman yang ada pada dia, dia duduk di atas jalan Allah. Dan bila dia buat dosa, dia cepat-cepat balik. Dia tidak berniat buat dosa, tapi manusia lalai jatuh juga, dia cepat-cepat balik kepada Allah. Siapa aku nak tengok ni? Dan orang ni lah yang akan mewarisi syurga aku. Tapi kalau kau tak nak, tak apa, kau masuklah neraka. Sebab tu bila berdebat dengan Abu Zaki, seorang pemuda kafir, dia tanya, engkau agama kau ni tak bebas. Sebab segala-galanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak faham tauhid. Saya ajak abang besok kita pergi ke KLCC. Saya belanja, makan dulu kat restoran, lepas tu kita naik puncak atas sekali. Abang terjun. Nah. Terjun daripada puncak KLCC. Kalau tak nak ataupun nak, pilihan. Maknanya ada pilihan. Masih ada pilihan. Bila dah berlaku, sekarang ni budak tengah SPM. Tengah SPM kan? Tengah SPM ambil PSA. Dia ada pilihan nak ambil PSA, tak nak, ada pilihan tak nak PSA. Dia ada pilihan nak berjaya, dia ada pilihan untuk gagal. Kalau dia tak nak baca buku, tak nak mentelaah, adat kata dia gagal. Itu adat. Yang lepas-lepas tengok siapa yang tak baca buku, tak ambil berat tu, biasanya dia gagal. Ataupun dia tidak cemerlang. Baik. Sekarang ni pelajar sedang menghadapi peperiksaan. Dia dah tahu ke keputusan periksa? Dia tak tahu. Kalau dia tahu, kalau kita tahulah kita tu SPM pangkat 3, baik tak payah, susah payah nak ke 4 ke 5. Baik terus pergi kerja, nori getah. Masa tu mahal lagi getah. Tapi sebab tak tahu, maka kita berusaha. Ketika kita ambil PSA tu, Allah dah tahu ke keputusan? Allah tahu tak keputusan? Allah tahu. Tapi Allah bagi tahu kita tak? Allah tak bagi tahu siapa pun. Jadi jangan masuk campur kerja Allah. Maksudnya, bila keluar result, besok pelajar keputusan SPM akan diumumkan pada pukul 10 pagi. Jadi pelajar boleh ambil. Guru besar tahu dah malam tu. Guru besar dah tahu malam tu. Pagi tu dah tahu, dia orang buat analisa apa semua. Pelajar tak tahu lagi. Tu peringkat kedua yang tahu. Bila Allah bagi tahu. Ya tak? Kementerian awal lagi tahu. Ke peringkat yang pertama. Peringkat yang ketiga pula. Ya tak? Jadi kita tengok pada pelajar ni. Bila dia dapat je result, fizik 1, ni 1, matematik 9 contoh, baru dia tahu inilah ketentuan Allah. Mana? Sebab dia tahu, Allah dah tahu. Cuma Allah tak beritahu kita. Hari kita dapat tahu matematik 9 tu, kita reda. Kenapa?
Ni bertepatan dengan apa yang Allah kendaki. Dia tak ada komen lah. Ambil repeat paper lah. Tak? Fizik 1, MX 1, Kimia 1, BM 9. Banyak tengok ni Ustaz. Tetap dia boleh kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab apa? Setakat ni lah. Rupanya aku usaha-usaha, Allah dah tentukan macam ni. Apa cara nak baiki? Ambil semula periksa ke? Tu bukan segala-galanya. Malah kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Sebab kita tak tahu perkara apa akan datang akan berlaku. Jadi kita pilih kan nak beramal. Kita nak beramal, kita pilih. Bila masuk neraka, orang ni masuk neraka, dia akan kata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Tuhan melainkan engkau maha sesingkau ya Allah. Sesungguhnya aku menzalimkan diri aku sendiri. Allah bagi tahu zuhur 4 rakaat. Allah bagi tahu fadilat sembahyang zuhur berjemaah. Allah bagi tahu pahala dia. Allah bagi tahu ni. Kita pilih tak nak. Kita yang memilih tak nak. Jadi jangan tinggal surah mulut. Dia kunci. Selamat je kubur, selamat semuanya kali. Ya tak? Dan kita berdoa, kita mohon pada Allah, kita duduk bawah arasy. Hanya ni je golongan yang paling selamat pada di hari kebangkitan yang duduk bawah arasy. Ada pun yang duduk di luar arasy, masya-Allah. Bacalah dia, ada yang dia berdiri ni, dia berdiri dekat mahsyar tu. Tepi ni orang pernah Zahmah dipanggil rapat-rapat macam orang tengah dekat ni, dekat Mina tu, dekat tengah apa tu dia panggil? Tu berkumpul di padang Arafah. Penuh orang tu. Jadi ada seorang ni, air tu paras ni. Lemas lah. Kan orang lemas sakit hidung bila tarik nafas pun sakit segala-galanya, masuk air apa semua tu. Dia pakai ni. Dia jengket, air tu ikut. Dia turut, maknanya air tu sentiasa kat sini selama-lama 50,000 tahun. Sebelah dia tak ada air. Sebab tu ketika hari kiamat tu, semua ilmu berbentuk yakin. Semua orang mengaku Allah ni, kebesaran Allah, semua orang mengaku. Dan menyesal mereka tu tak terkira sebab apa? Dah dibagi tahu Allah ni segala-galanya. Allah lah Qadir, Allah yang ilmu, Allah yang ni, Allah adil. Tapi mereka memilih yang lain. Mereka tetap cari bomo syirik tu. Mereka tetap percaya kepada benda-benda sihir. Mereka tetap menyihir orang, kononnya boleh menyekat rezeki orang dan Allah izinkan. Dia pun senang, kaya, tapi apa tu, sampai pada sakarat dia Allah balas. Macam itu. Jadi kita cari Allah je sekarang ni, jangan cari yang lain. Tak? Saya berlatih, tuan-tuan berlatih. Jadi kena ada pimpinan. Sebab tu saya bagi awal sikit, silibus tu kita dekatkan. Tak? Pertama, paling tidak pun sehari sekali ke seminggu sekali baca doa pada bab yang ke nasihat ke-25. Tu ke homework. Mana ada ustaz ngajar bagi homework? Saya seorang ni. Rasanya lah. Perasan. Nasihat ke-25, tu doa tu. Dia pesan suruh baca tu, doa lepas sembahyang. Jadi kalau takut tu balik photostat, kita taruh sini balik. Sebab tuan-tuan kan belajar lepas tu hafal. Jadi tinggal je lah kitab kat sini. Ya tak? Photostat. Seorang je lah photostat. Photostat banyak-banyak doa tu bagikan. Bagikan. Tampal kat mana-mana rumah. Baca setiap hari sekali ke 2 hari sekali ke. Itu kerja rumah yang pertama. Kerja rumah yang kedua, muka surat nasihat yang ke nasihat yang ke-16. Takut mati sampai cakap, baik cakap seorang. Berapa saya cakap? 16 kan? Ya. Apa tajuknya tu? Cari macam mana? Pakai Google. Doa. Senang je. Sujud, masa sujud ke, masa berdoa, ada peluang doa. Ya Allah, kurniakanlah aku kepada guru yang mursyid. Tuan-tuan, asal sebut betul je. Mursyid, jangan muzik tau. Mursyid. Ini saya bagi makhraj yang betul. Sekejap lagi tersalah, masuk tu, apa dia panggil kilauan emas pula. Macam mana orang emas ni ada sini pula? Ustaz kan suruh doa, ni hasilnya. Saya kata mursyid.
Bukan muzik. Tak faham mursyid apa? Biar dulu. Doa je. Sebab mursyid ni memang ada karakter dia. Kriteria dia. Jadi kita pun tak berapa faham. Tapi ni sekarang guru kita Imam tadi kata, doa. Carilah guru mursyid. Ni yang dimaksudkan guru-guru tarekat yang memegang tarik. Dia orang ni yang mentalkinkan zikir bagi kita. Ketika tu zikir yang sunat menjadi wajib. Dia ada amalan harian. Ahmadiyah macam gitu. Naqsyabandiyah macam gini. Sazliyah macam gini, Ba'lawi macam gini, pilih lah. Tapi kita jangan pilih ikut akal. Sebab dia ada kesesuaian dia. Maka doa pada Allah. Masya Allah. Saya pertama guru mursyid saya ialah Allahyarham Ustaz Abdullah. Lepas tu dia meninggal. Ya tak? Dia meninggal, kita terumbang ambil. Dia tak tunjuk pada kita lepas tu siapa yang mewarisi. Jadi kita lost. Mungkin tak ada seorang pun nak beri layak untuk mewarisi itu, nak jadi, nak memimpin orang lain dengan tarekat tu. Okey, habis cerita kat situ. Lepas tu kita doa. Saya rasa hampir 4 tahun saya doa. 4 tahun punya masa berdoa. Satu hari saya pergi jumpa ziarah kawan saya. Dia kata ada majlis dekat Jenderam gini-gini. Bapak mentua dia pergi. Bapak mentua nama siapa gini-gini. Dia mursyid Naqsyabandi. Terus saya buat apa-apa. Bila saya boleh jumpa bapak mentua kau? Jumpa terus cerita rasa serasi. Sebab kita dah doa 4 tahun. Terus baik lah. Sampai sekarang alhamdulillah. Adalah guru mursyid tu. Guru mursyid apa ni? Ni, cuci karburator. Dia tahu masalah karburator. Guru fiqah dia tahu motor ni kuning merah. Karburator dia tak dapat nak bayangkan. Mursyid juga dia bab hati ni. Bab nak kita istiqamah, boleh makrifat kepada Allah. Ni dia punya guru dia. Jadi balik baca lah bab yang ke-16 tu. Lepas tu doa tu kita baca. Saya baca, tuan-tuan baca. Tu. Dulu orang takut nak sebut tarekat. Sekarang ni kena sebut. Biar orang kata sesat pun. Kau jaga-jaga belajar tarekat kan sesat lah. Engkau tak belajar, confirm sesat. Yang belajar ni 50-50, mungkin sesat, mungkin tak sesat. Dan memang benda tu berlaku. Ya tak? Pasal dia mandai-mandai pada setengah tempat. Yang tak belajar confirm sesat. Imam Syadili kata dia akan mati dalam keadaan fasik, padahal dia tidak mengetahui. Dia tak perasan yang dia riak, dia tak perasan yang dia wujud. Dia rasa dia dah pergi masjid, okey dah. Rupanya dia tengok orang main burung terkukur yang kita cerita kelas bulan lepas. Dia geleng kepala, hati berkata, apa nak jadi dah tua-tua pakai luar pendek main burung terkukur, tak ingat mati. Ujub. Percakapan orang yang ujub macam gitu. Padahal bukan mulut dia bercakap, hati dia berkata, hebat sangat ke dia pergi ulang alik masjid? Boleh ke dia garanti sampai hari terakhir dia memegang agama Allah? Tak ada siapa boleh garanti. Jadi kalau engkau sendiri tak boleh nak menjamin tempat engkau lagi pada saat sakarat, macam mana engkau boleh menghina orang yang nasib dia akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah tak cerita pun pada kita. Macam mana? Maka tak boleh. Macam mana kita suka menceritakan aib orang, kelemahan orang, padahal kalau tanya dia pun tak nak benda tu. Tak ada siapa nak miskin, tak ada siapa nak cacat. Tapi dia cacat, dia kena reda lah. Tak boleh pula dia menyanyi, tidak ku pinta lahir ke dunia. Tak boleh lah nyanyi macam itu. Itu maknanya orang yang menganggap Allah tersalah dalam menjadikan dia itu. Seolah-olah Allah lemah. Tak, betul dah lah bagi kau cacat je. Dan kau main wrestling pakai seluar dalamnya. Jadi bila kau cacat, kau tak terlibat dengan benda tu, aku tolong lah tu. Itu mungkin yang dia tak tahu. Hikmah dia, kenapa Allah jadikan sesuatu. Jadi semua takdir Allah ni kita kena reda. Kata, dapat isteri garang, laser. Siapa pilih? Kan kita pilih ke main dadu? Zainab, angkat lagi, dadu lagi. Zainab juga. Mak, tolong pinang Zainab. Ke main dadu? Bukan. Kenyek-kenyek mata, janji kat bus stand, pakai surat taruh bedak. Itu sezaman dengan saya lah tu. Macam itu. Macam itu. Salah siapa? Salah kita. Jadi dah salah kita, kita minta balik pada Allah, minta maaf pada Allah, supaya sekurang-kurangnya nak tutup mulut laser ni dah tak boleh sebab dia dah tabiat. Tapi Allah bagi kita kesabaran. Selesai masalah.
Macam Nabi Yunus tu, tetamu datang. Keluar masuk Nabi Yunus, angkat air apa, bagi makanan pada tamu. Tetamu ni dengar, kena laser dengan isteri dia, cakap macam-macam. Jadi takjublah kawan dia ni. Sebab dia kata Nabi Yunus, umat dia ni, hebatlah kau ya wahai Nabi. Isteri kau macam gitu pun kau relax je, sabar. Dia kata biasalah biar orang perempuan. Dia kata marah-marah dia dapur menyala. Ini kita olah balik lah. Lagipun Nabi Yunus kata, aku dah berdoa kepada Allah, mana-mana azab aku pada hari akhirat, selesaikan kat dunia, azab aku sekarang. Maha suci Allah. Kita dah belajar bab tauhid. Sifat yang wajib bagi Rasul ialah dia maksum, dia tak berdosa. Tapi bahasa Nabi nak kata, mana-mana dosa azab aku, azab ni sebab dosa. Ni tak? Tapi kenapa Nabi nak cakap itu? Kita kena faham balik tauhid tu, bahawa itu percakapan bukan bermakna Nabi nak berdosa. Itu percakapan orang yang sangat takut kepada dosa. Faham? Dia orang yang sangat takut pada dosa. Orang yang sangat takut pada neraka ialah Nabi Muhammad lah. Sebab tu bila Nabi menceritakan bab Isra' dan Mi'raj, Mi'raj terutamanya ketika melihat umat dia diazab dalam api neraka, yang menangisnya Nabi. Takut dia dengan neraka. Kita tak, wallahu a'lam, kita berdoa Allahumma ajirna minan nar. Ya tak, kita boleh kata kita takut, semua orang kata takut api neraka. Tapi sejauh mana benda tu boleh menggetarkan hati kita, masing-masing punya ilmu dan amal. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka ketika aku berdoa macam itu, Allah menguji aku. Allah datangkan satu perintah bagi aku, pinang anak orang ni, jadikan isteri kau. Maka aku pinang atas perintah Allah, rupanya datang isteri macam gini, laser. Ya tak? Cakap ni, cakap tengking, cakap itu. Tapi Nabi Yunus sabar. Sebab apa? Sebab dia tu adalah menyebabkan dia tu tidak akan diazab pada hari kiamat. Padahal memang dia tidak akan diazab hari kiamat. Tapi takutnya dengan azab tu, takutnya dengan dosa ni, kesan dosa tersebut. Tapi umat Nabi Muhammad dapat manfaat daripada cerita tu, iaitu tiap-tiap kesusahan mencari nafkah, kesusahan daripada anak, kesusahan daripada isteri, akan ada pengampunan dosa. Jadi kita lega tak? Kan dapat isteri yang senyap, suruh buat air, suruh itu, buat itu. Sikit pun tak beletih. Bila nak terampun dosa kita? Itu cara Allah menolong. Sebab tu dekat Kedah, sampai seorang tu minta cerai isteri dia. Sebab apa? Suami dia semua okey, tak pernah marah, tak pernah merongok, buat itu, buat ini. Jadi dia rimas, tegak je perangannya. Dia yang syok ni sekali-sekali marah, ya tak? Sekali-sekali merajuk, barulah dia panggil seronok rumah tangga tu. Kenapa? Ada dosa. Setiap kesusahan ada dosa diampunkan. Jadi untung tak ada dosa. Untung tak ada dosa, masya-Allah. Untung tak ada susah dalam hidup. Untung. Kita takkan berdoa susah. Itu benda yang tak disuruh oleh syarak. Tapi susah tetap datang. Sebab apa? Memang dosa berlaku dalam masa 24 jam tu banyak. Kecuali waktu tidur je. Tu pun tidur tu mimpi berjudi. Cuma tak ada dosa lah. Sebab mimpi. Punya teruk je lah. Sampai mimpi pun berjudi lagi. Tapi tak berdosa sebab apa? Nasib baik mimpi tu tak berdosa. Kalau tidak memang 24 jam dosa. Nak pergi kerja, mata kita dirosakkan dengan maksiat. Nak pergi kerja, nak balik kerja, telinga kita dirosakkan dengan maksiat. Kita mungkin tak perasan, tapi Allah mengira. Kerana kemurahan Allah, Allah ampunkan dengan cara Allah demamkan kita. Dengan cara Allah hilangkan harta kita. Dengan cara Allah sakitkan kita. Dengan cara Allah datangkan isteri macam gitu. Isteri macam gitu juga. Dapat suami ni menengking je. Maknanya, alhamdulillah sebab apa? Banyaklah dosa dia diampunkan. Tak ada isteri suruh suami dia, bang, marah lagi. Tak ada. Tapi benda tu akan berlaku. Benda tu akan berlaku. Suami bermasalah dengan isteri, dengan anak. Isteri bermasalah dengan suami, mak bapak, kawan-kawan. Semua tu menyusahkan kita. Tapi ingat, sot baro. Ni ilmu dia. Tak sabar, tetap diampunkan dosa. Cuma darjat tak naik, maksudnya pahala tak dapat. Tetap akan diampunkan dosa tu. Kecuali dia membalas. Dia tak membalas. Engkau ni dia kata mungkin bodoh nak mampus. Dia kata seorang tu, bagi tahu bodoh nak mampus kau ni. Baru sedap. Bodoh nak meninggal.
Oh, tak sedap marahnya itu. Dia bodoh nak mampus, baru masuk tajwid dia. Tak percaya pergi marah. Bodoh nak meninggal, orang senyum, terpingi-pingi. Kau ni apa? Marah ke apa? Bodoh nak mampus. Okey. Bila dia cakap bodoh nak mampus, bodoh nak mampus, dia diam. Maka hasillah bagi dia pahala sabar. Kan? Kemudian hasil dia, orang ni akan hantar dia pahala. Dia akan tuntut besok pada hari kiamat. Tapi bila dia balas balik, mereka telah mengambil hak dia di dunia, tak ada lagi pahala tu. Itu kalau kata gini. Contoh ya, orang gaji 50,000. Satu ketika dia hilang RM50. Susah tak masalah tu? Tak berat sangatlah masalah tu. Betul tak? Kalau kita convert pada kilo, mungkin 3 tahil je beratnya. Masalah tadi tu, hilang RM50 bagi orang gaji 50,000. Orang gaji 200, hilang RM50. Weh, berat masalah tu, mungkin sampai 30 kilo. Jadi berat tu mengikut keadaan. Baik. Masalahnya kita disuruh sabar, jangan membalas, kerana sebaik-baik yang membalas ni Allah. Sebab dia membalas setimpal dengan berat masalah tersebut, berat kezaliman tersebut. Dia kata kita kata dia balik, sekiranya sama berat, maka habislah, tak ada tuntutan pada hari kiamat. Pahala pun tak dapat. Tapi kalau kita mengutuk dia lebih, sehingga sakit itu lebih daripada yang sepatutnya, kita pula berhutang dengan dia. Tu masalah membalas. Hatta dalam bab hudud sekalipun, memang kisas, bunuh bala bunuh. Tapi ayat tu di hujung tu, cuba cek balik ayat kisas tu, dia kata memaafkan tu lebih baik. Dia sepak kita, kita sabarlah. Pertama kita akan dapat pahala, ya tak? Terampun dosa. Sebab sakit tu mengampunkan dosa. Tapi kita balas balik, dia tempeleng kita 5 kilo, kita tempeleng dia 10 kilo, kita berhutang dia 5 kilo. Dia akan tuntut pada hari kiamat. Ni, saya tak tahu di Malaysia, tapi cuba tengok YouTube, tulis maling. Maling di Belasah. Di Indonesia ni, kebanyakannya mati. Dapat, kadang-kadang curi handphone je, dia Belasah orang kampung, dibakar hidup-hidup sampai mati. Yang mati tu besok dia akan tuntut. Yang seperti saya cerita yang lepas-lepas. Jadi kita jangan ikut trend, kita ikut syarak. Kita jangan ikut akal, kita ikut hukum. Nafsu kita memang nak macam gitu. Dah dia ni pencuri ni, matikan saja punya. Curi handphone je. Tak tahu lagi apa masalah dia curi handphone. Ya tak? Mungkin dia ingat tu duit, dia tak kenal duit dengan handphone. Mungkin. Tu. Ataupun macam-macam alasan tak. Mungkin sebab dia terdesak ni, isteri dia nazak ni, pergi minta pusat zakat. Dia kata kau dulu masuk Islam mana? Dekat Sarawak. Pergi minta pusat zakat Sarawak. Isteri dia nak mati kat Putrajaya ni. Ada orang pusat zakat macam itu, diberitakan macam itu. Jadi apa lagi cara dia? Kita pula lalai, semayang taruh handphone dekat dahi, dirembatnya lah. Awak pula tak kejar, salah siapa? Lain kali belajar semayang Syidatul Khauf, boleh kejar tu orang curi handphone. Asal kalian cakap hep. Beralih dari arah kiblat tak batal. Jangan pijak najis. Hanya dibenarkan beralih kiblat. Yang lain tak boleh buat. Lagipun kalau cakap hep, fatwa polis kata syirik. Tak boleh minta tolong sekarang. Nak minta tolong Rasulullah tak boleh. Dengar orang biasa lagi tak boleh. Jadi perkataan hep tak boleh sebut. Kat polis dia kata syirik. Gini. Betul lah, ini maksud madat ni. Betul lah polis tu dia kata fatwa, dia kata syirik. Kita orang awam nak buat apa? Nama tak boleh sebut. Jangan. Kita kan ada 12-13 negeri yang lain, yang masing-masing ada mufti. Kita tengok orang ni kata apa pula. Kalau 12 kata tak syirik, seorang dia kata syirik, itu pendapat terpencil, ignore. Tinggalkan. Kita pakai jumhur dia panggil, pendapat yang lebih kuat dan ramai memakainya. Jangan risau lah. Ada patut. Sebab ulama-ulama dah komplain, kenapa madat pun tak disebut? Madat ni bahasa majas, iaitu ya Allah, ya Rasulullah syafaatkan aku. Itu bahasa paling senang kalau kita nak takwilkan perkataan madat. Minta tolong ya Rasulullah. Itu bahasa kita boleh cakap dengan orang macam itu, tapi hakikatnya kita minta tolong pada Allah. Tapi madat tu nak senang faham, paling minima pun ya Rasulullah syafaatkan aku. Dalil yang kedua, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Ka tu ayuhal, assalamualaikum, macam saya bagi salam, assalamualaikum. Kum tu untuk ramai, kan.
Kalau assalamualaikum, salam sejahtera untuk kamu. Kalau domain dia. Jadi kita tak akan pergi dekat patung yang dekat kedai pakaian, kan dia pakai patung kan. Kalau dia kadang-kadang botak, ya tak? Kita pun Assalamualaikum. Kejap lagi ada orang tampil ambil kita. Yang kita pergi salam kat patung. Kenapa dia tu bukan benda hidup? Alaika ni untuk orang hidup. Kenapa kita guna assalamualaikum pada tahiyat air? Sebab Rasulullah hidup. Hidup sebagaimana yang dikehendaki Allah. Memang lepas kematian tak hidup lagi. Tapi ada juga Rasulullah nampak apa yang kita buat. Kalau dosa, dia memohon keampunan untuk kita. Macam itu, Rasulullah hidup. Sebab itu domain tu assalamualaikum. Jadi kena mengaji. Kita ni kena banyak mengaji. Jangan mudah-mudah, ya tak? Jangan mudah-mudah. Habis tu mufti Perlis tu. Cerita apa mufti Perlis? Fir'aun lagi cerdik daripada dia. Pun tak beriman. Ingat lekeh ke Fir'aun? Memang dia tak ambil SPM. Tapi dia orang hebat. Dia pemuka-pemuka, orang besar di kalangan Quraisy, pemegang tampuk pemerintahan. Fir'aun ni bukan senang. Macam gitu. Habis. Jadi baca surah Muluk. Tengok balik doa. Sekarang start berdoa. Kurniakanlah kepadaku guru mursyid. Dan baca doa yang Imam Ghazali karang tadi tu. Atas ilham Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak? Memang yang terbaik doa daripada Quran itu tak ada siapa boleh nafikan. Yang kedua yang terbaik doa daripada Rasulullah SAW. Tapi Imam Ghazali pun dia ada ranking. Maknanya doa dia baik. Kalau ada kata bid'ah lah, Nabi tak suruh berdoa dekat Imam Ghazali, maka kita boleh doa dalam bahasa Melayu. Nabi tak suruh meminta, ya Allah mudahkanlah anakku peksa, mana ada hadis. Tapi konsep doa ni kita boleh minta apa saja asalkan minta tu baik, bukan benda haram. Jadi bolehlah. Doa Imam Ghazali kita boleh pakai. Dalam masa yang sama, doa daripada Quran pun kita amal. Mana yang kita tahu. Kebetulan kita belajar kitab ni. Guru kita Imam Ghazali kata, dia suruh kita baca. Kita bacalah. Itu saja. Jadi jangan lupa tu. Apa mana kitab ni? Sekejap betul ke dulu. InsyaAllah ni cepat masa dia. Tak puas. Okey. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Dia nasihat kedua ni. Asyadun nas azaban yaumal qiyamah alimul la yafa. Jadi Allah yang tidak memberi manfaat. Baik, saya bagi tip macam mana ulama. Tip ni bahasa moden lah. Adab. Tip tu ialah adab bagaimana menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Pertama mesti ada kitab. Atas sekali. Yang kedua adab dengan kitab dulu. Minggu ni saya nak ajak adab dengan kitab. Pertama mesti ada kitab. Yang kedua kitab tu hendaklah disayangi. Jangan ditulis. Kebetulan isteri telefon. Bang, kat mana? Aku dalam surau ni, tengah mengaji. Dia duduk belakang. Dia bercakap dengan saya. Tu ni pampers habis ni dengan susu. Apa? Nak ambil. Jangan pampers lagi, susu, garam. Habis lah. Ni bukan tempat boleh nota pampers. Bukan. Ni untuk tempat dobet. Siapa yang buat tu hilang sebahagian daripada adab, maka terangkat ilmu yang bermanfaat. Allah hijab. Itu ilmu yang kitab. Ingat tak? Jadi sayanglah kitab kita ni. Jangan letak atas bawah daripada lutut. Jangan ada campak-campak apa semua, jangan. Handphone kita kan kita jaga, tak campak-campak. Kitab lebih aula tak dicampak. Susun elok-elok apa semua tu. Tak, jangan sampai berita harian tindih ayuhal walad pula. Dia cara susun kitab kalau begini, atas sekali semua Quran. Yang kedua tafsir-tafsir, kemudian hadis, kemudian kitab-kitab ilmu fiqh apa semua tu, harakah, barulah su'aba. Dia macam itu. Tu kalau nak susun bertindih. Kalau nak susun gini senanglah sikit. Tu pun rak-rak apa atas sekali Quran. Rak atas sekali tu bab-bab Quran. Quran tu sendiri dengan tafsir-tafsir. Bawah hadis apa semua. Ikut ranking macam itu. Tu adab dengan kitab. Tu pertama mesti ada kitab. Jangan conteng yang bukan, yang tidak berkenaan dengan belajar.
Ni kenapa kita perlu belajar tuan-tuan? Tidak, kita ada ilmu tapi Allah hijabkan manfaat tu. Jadi ilmu tu tak bawa kita takut pada Allah. Wa iyadzubillah min dzalik. Biar belajar sikit tapi dia panggil pure, dapat ilmu tu pure, ilmu yang memang bawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ni atas kehendak Allah. Dan Allah akan melihat adab kita ketika belajar. Wallahu a'lam bisawab. Panjang umur kita jumpa pada kelak kata, minta maaf terlewat sikit. Dan kita mendoakan sahabat kita yang dapat seorang anak lelaki. Katanya anaknya dah ramai, cuma anak lelaki ni yang pertama. Mudah-mudahan anak tu akan menjadi pejuang Islam, menjadi ulama akhirat, hasil didikan ayah dan ibu dia dan guru-guru dia. Dan mudah-mudahan dia sehat, ya tak, hidup dalam iman dan mati dalam iman. Dan kita yang berdoa pun dapat bahagian yang sama, insya-Allah. Tahniah kepada sahabat kita tu. Mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi macam biasa kita buat kutipan apa tu dia panggil infak untuk tahfiz al-Khalidi saya tu. Mudah-mudahan berkat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minal ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.